Dekat tempat yang FJ cakap yang FJ rasa meremang teruk tu, anak dia menangis kat situ. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Malam ini kita teruskan lagi dengan video reaksi seram pada malam ini, di mana video ini dikongsikan oleh salah seorang subscriber FJ. Beliau inbox FJ secara personal pada video FJ sendirilah, iaitu dikatakan seperti ada penampakan. Jadi, perkongsian ini dikongsikan oleh Khairus On. Okey, FJ bacakan terlebih dahulu akan mesej beliau kepada FJ. Assalamualaikum bro, saya baru tengok video-video bro tadi. Ni saya perasan dalam video bro balik raya minit 6.52 saat bro ada lalu satu macam warung belah kiri. Saya perasan ada something putih rambut panjang berdiri tengah-tengah kedai itu. 7-8 kali juga kami ulang balik, nampak macam legit, tapi tak tahulah kod-kod benda lain. Kami pelik sebab dia satu je tengah-tengah warung tu warna putih macam dengan rambut panjang, tak nampak muka. Lepas tu bila bro dah hampir melepasi warung itu, benda tu macam makin kabur. Kalau objek legap takkan nak kabur pula kan. Jadi dia berikan video tersebut kepada FJ lah. Jom kita sama-sama menyaksikan akan video ini terlebih dahulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni video FJ balik raya Okay, perhatikan belah kiri ada macam warung belah kiri. Okay, yang dikatakan macam warung tu ada nampak memang betul warna putih, tak dinafikan. Okay, so lepas tu macam bentuk tu. Okay, kita ulang balik Kita tengok sekali lagi akan video ini. Boleh belah kiri. Ni video yang laju pada asalnya. Nampak ada benda berwarna putih di sebelah kiri. Kemudian seterusnya video ini dislowkan oleh beliau untuk kita lihat lebih lanjut akan entiti tersebut. Memang nampak warna putih jelas. Lepas tu di bahagian atas macam hitam, macam rambut macam itu. Tetapi apabila sampai ke sisi, kita tak tahulah apa benda tersebut. Okay, jadi video itu berkaitan dengan itu saja, di mana ada nampak macam penampakan sewaktu video FJ balik kampung. Waktu tu kami lalu Jalan Subitan lah. So sebenarnya waktu malam raya tu terkejut tergempar, tak plan pun. Kalau ikutkan plan asalnya, memang FJ akan lalu Jalan Subitan itu, tapi lebih awal malam lah. Maksudnya dalam pukul 3 ataupun 4 pagi melalui jalan tersebut. Tapi disebabkan kerana raya pada tahun ini diawalkan sehari, okay, nampak nak bulan lebih awal. Jadi waktu tu terkejut dengan FJ sendiri pun tak tidur dan sebagainya kan. Jadi malam tu diumumkan raya, FJ waktu tu berada dekat pasar ataupun mall, tengah nak cari samping waktu tu. Tiba-tiba umum raya. Jadi terkejut dengan tak rehatnya, dengan macam-macam lah. Tak sedia, tak kemas apa barang lagi, satu benda pun tak kemas. So bila dia katakan raya macam tu, jadi plan asalnya nak raya di Terengganu lah. Jadi malam tu agak kalut, FJ kemas apa semua, barang-barang apa semua, dan FJ balik untuk tidur lelap di rumah. Lepas tu isteri FJ diem niaga malam raya tu sampai pukul 4 pagi macam tu. Jadi pagi tu kami bergerak dah lambat sangat, lebih kurang dalam pukul 5 ataupun 4.30 kalau tak silap FJ. Kami gerak pada rumah dalam pukul 4.30 pagi, lalu Jalan Subitan untuk menuju ke Kuala Terengganu lah. So pada waktu itu, kalau tengokkan daripada video tersebut, penampakan tersebut adalah sewaktu sebelum FJ belok ke kiri, iaitu betul-betul masuk ke Jalan Subitan. Dan di situ ada rumah lagi, ada kampung dan sebagainya. So berdasarkan apa yang diklaim tadi, kalau ikutkan FJ yang bawa kereta dan juga ada satu lagi kereta konvoi di bahagian belakang, iaitu abang ipar FJ, kami tak adalah nampak apa-apa benda yang pelik dan sebagainya ketika melalui jalan tersebut. Dan sebab tu kalau tak silap kami melalui jalan tersebut pun ada kenderaan lagi yang melalui jalan tersebut lah. Mungkin macam kami juga, emergency nak balik kampung dan sebagainya, jadi nak shortcut terus ikut Jalan Subitan pada awal pagi tersebut lah. So kejadian tersebut berlaku pada waktu hampir waktu subuh. Kalau tak silap FJ masih belum waktu subuh ataupun ketika hampir waktu subuh macam tu lah, seperti yang dikatakan penampakan tadi. Cumanya apabila penampakan itu tidak jelas, FJ tak kata itu adalah confirm entity, walaupun nampak memang macam
macam orang yang perempuan ada rambut hitam dan sebagainya. Tapi bagi FJ tak sure sama ada benda tu benda apa. Melainkan FJ pergi balik lah. Tapi video ni pun dah lama, FJ baru nak buat reaksi sekarang. So kalau pergi balik mungkin dah berubah dan sebagainya. Tak pasti apakah benda itu. FJ, kesimpulan FJ simple saja. Kalau ada benda yang tak pasti, FJ akan kata tak pastilah. Kalau FJ rasa benda tu memang sahih, nampak dengan pandangan mata yang jelas mengikut alam syariat kita ni, ada dua, satu pandangan dari sudut macam FJ kalau bawa member, dia boleh nampak benda yang pelik-pelik dan sebagainya, dia seorang saja nampak. Tapi kalau benda tu memang nampak, FJ nampak, orang lain nampak dan sebagainya, orang normal nampak, yang itu barulah FJ claim bahawa ada satu penampakan entiti dan sebagainya lah. So far memang tidak ada apa-apa penampakan lagi. Kalau yang video tadi tu, berkait dengan video tadi tu, FJ cakap mungkin kesalahfahaman pandang kita lah berkaitan dengan entiti tersebut. Whether kalau betul pun kita tak sure sebab benda tu tak jelas. Dalam video pun kelihatan agak macam kabur. Mungkin sebab waktu tu tengah laju dan sebagainya, ada movement, so jadi shadow kan. So FJ tak claim itu adalah hantu lah. Melainkan kalau entiti tersebut berada betul di tengah jalan secara jelas dan nyata ke, dia cuba halang kami dan sebagainya, itu barulah FJ mungkin katakan itu adalah satu entiti ataupun gangguan lah. Kemudian ada satu berkaitan dengan, ini FJ saja kongsi sharing kat korang sebab FJ nak habiskan video ni. Berkaitan dengan gangguan di jalan seram dan sebagainya, pengalaman FJ hampir, sebenarnya video FJ dah 100 lebih, tapi ada yang belum ditayangkan lagi. Berkaitan dengan pengalaman FJ melalui jalan seram lah. Ni jujur FJ cakap, kebiasaan gangguan-gangguan yang FJ rasakan ada gangguan dengan jalan tersebut bukanlah satu jalan yang jalan hutan ke, jalan yang tak ada orang ke apa ke. Kebiasaannya jarang kalau jalan-jalan yang seperti itulah. Selalu kalau lalu pun perasaan tu rasa biasa je, tak ada rasa apa-apa dan sebagainya. Kebiasaannya macam tu. Tetapi kalaulah katakan kami lalu dekat jalan tersebut, mungkin di kawasan sekitar kebun orang ataupun ladang sawit ataupun kebun getah dan sebagainya, kawasan yang macam tu. Maksudnya kawasan tu ada orang yang jaga, mungkin hak milik orang dan sebagainya. Sometimes dekat kawasan-kawasan yang seperti itu rasa macam gangguan itu lagi kuat berbanding dengan gangguan-gangguan yang mungkin kami rasa dekat jalan-jalan hutan dan sebagainya lah. Selalunya yang macam jalan-jalan hutan dan sebagainya, rasa itu ada tapi tak berapa kuat sangat. Tapi kalau kebiasaannya macam contoh AJ macam tahu benda tu kuat ataupun tak kuat, dia bergantung kalau AJ punya penilaian lah. Ianya bergantung pada AJ punya tahap kemeremangan AJ lah. Kalau macam tiba-tiba rasa meremang teruk, so dekat situ memang kebiasaannya ada something yang kuat lah, yang boleh mungkin mendatangkan kemudaratan dan sebagainya. Tapi kalau kita rasa meremang sikit-sikit ataupun tak ada rasa langsung, mungkin ada tapi kita pun tak rasa apa-apa dan sebagainya, yang itu kebiasaannya adalah yang biasa-biasa saja. Tapi kalau ianya boleh mendatangkan kemeremangan atau kita rasa meremang teruk lah ni, kebiasaan jalan-jalan tu yang FJ jumpa, pengalaman FJ dekat kawasan dekat dengan rumah orang ataupun dekat kawasan mungkin tanah pertanian orang dan sebagainya. FJ tak pasti sama ada itu dia punya hantu raya ke, saka ke yang menjaga kawasan tersebut. Bila kita sebut, kita ceritakan benda tu marah ke apa ke. Tapi ada beberapa kali AJ mengalami situasi tersebut lah. So AJ mungkin ada orang nak tanya AJ berkaitan dengan, so macam mana AJ kata dengan meremang itu, AJ katakan benda tu gangguan dan sebagainya, adakah benda ni masuk akal dan sebagainya. Sebenarnya benda ni make sense lah, pasal mungkin AJ tak ceritakan selama ni apa yang amalan AJ buat kalau AJ nak menelusuri jalan seram. Kebiasaannya bila AJ nak menelusuri jalan seram ni, adalah beberapa perkara yang AJ akan lakukan sebelum AJ menelusuri jalan tersebut. Sebabnya kita pun nak kena defend diri kita dari sudut benda-benda macam ni lah kalau apa-apa yang berlaku. So kebiasaannya macam contoh lah, kebiasaannya kalau macam AJ pergi buat jalan seram malam-malam tu, kebiasaannya AJ akan ada wuduk dan sebagainya. Lepas tu ada macam wangian bidara dan sebagainya, AJ akan pakai lah. So andai kata bila dah pakai macam tu pun still rasa mengemang, maksudnya itu yang FJ katakan benda tu mungkin ada kekuatan dan sebagainya. Pasal kita dah sedia, dia masih boleh datangkan kemeremangan kepada diri kita. Itu lah. Lepas tu kalau benda tu biasa-biasa dan sebagainya, kita tak akan rasa apa-apa lah. Sebab AJ ni bercakap daripada pihak orang normal. So sebab itu AJ nilai, kalau ada video-video AJ yang korang tengok pada sebelum ni, yang AJ katakan dekat sini ada something yang macam kuat, dekat sini ada something macam kuat, ataupun AJ katakan dalam video tu meremang teruk, aku rasa meremang teruk dan sebagainya, AJ kata macam tu, maybe ada something kat situ. Dan bila AJ cakap-cakap tu pun memang ada kisah-kisah yang orang cerita kena gangguan dekat
tempat yang FJ cakap dan sebagainya tu. Memang bukannya cakap kosong lah, okay? Bukannya saja. Ada yang satu komen ni last lah, dia bagi komen ke inbox kepada FJ. Dia tengok video FJ pada asalnya, tapi dia pun macam percaya tak percayalah. Dia bukan Muslim, bukan Islam. Jadi bila dia tengok video FJ ni, dia sekadar biasa-biasa lah. Tapi bila dia bawa anak dia, waktu maghrib, dia bawa anak dia, dan anak kecil dia menangis pada ketika itu dekat tempat yang FJ cakap yang FJ rasa meremang teruk tu, anak dia menangis kat situ. So bila jadi kejadian itu, dia tengok balik video FJ dan dia mula percaya dengan apa yang FJ bagi tahu lah. Sebab dia bukannya Muslim, dia agama lain dan sebagainya. Lepas tu dia tanya dia punya orang agama dia berkaitan dengan hal tersebut. Memang orang agama dia pun menyatakan perkara yang samalah, ada sesuatu yang telah menumpang kereta dia pada ketika itu. So bila dia tengok FJ dengan pengalaman dia relate akan kejadian tu. Tapi bagi dia tak ada apa-apa pun. Dia dengan isteri, dengan wife dia tak ada apa-apa. Tapi anak kecil dia menangis pada waktu maghrib. Dia bukan Muslim. So bila dia tengok video FJ tu, dia kata apa yang FJ buat ni, dia terima kasih lah pasal FJ buat beritahu dekat mana supaya lepas ni beliau lebih berhati-hati lah. So pengalaman semua orang tak sama. Pengalaman gangguan FJ pun tak sama. Ada orang cerita macam cerita seram dan sebagainya, sangat hardcore. FJ tak mengalami lagi situasi yang seperti itu. Tapi bagi yang FJ cakap, kebiasaannya bagi orang normal dia tak ada apa-apa sangat tau. Sebab tu FJ pesan, kalau ada tempat gangguan kat jalan seram ni, macam contoh FJ akan bagi nasihat. Kalau macam contoh bawa anak kecil ke, mungkin isteri yang lemah semangat ke, ataupun kawan-kawan yang lemah semangat ke, ataupun seorang diri ke, kalau boleh elakkan. FJ selalu bagi nasihat yang seperti itu sajalah. Okay, so video ni sampai di sini saja. Jadi apa pandangan korang berkaitan dengan video tersebut? Adakah video tersebut adalah video gangguan ataupun video penampakan yang real? So pada pandangan FJ, memang FJ nyatakan selagi mana tak jelas, FJ tak kata benda itu adalah satu entiti yang cuba mengganggu lah. So video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.